saya error. Error. Dia keluar error apa boleh share screen tak? Error lagu mana tu? Ataupun awak tunjuk dekat pakai password je, isi password. Yes, Isi patutnya password je. masuk password je pun dah terus boleh. Okey, cuba Okay, so saya dah start record. Okay, so this is our first lab for computer programming, and this is also my first lab with student using only laptop and the student with your own laptop or phone. I hope everyone already installed and already try and run the CHIDE compiler. So if you look at your compiler, so today we are going to practice using the compiler. We want to write hello world, and we want to use the printf, and also we want to learn also some of the escape character functionality. So if you had installed your compiler, you might have this kind of window. Maaf saya punya ni bahasa Jepun, sebab masa dia install tu dia detect bahasa yang saya guna untuk background bahasa Jepun, so dia guna bahasa Jepun. Saya pun tak tahu macam mana nak ubah dah. Tapi hampir sama saja. Sama saja display dia. Di atas ni awak ada, atas kan dia ada title bar, nama file ataupun yang awak ada, student version. Kemudian ada F untuk file, E untuk edit, S untuk search, V untuk view, T untuk tool, kemudian ada debug, animation, option dan sebagainya. Yang paling banyak awak akan guna adalah shortcut button di atas ni. Ada new file, okey, warna putih ni bila awak klik dia akan buka satu new file. Okey, new file tu akan screen. Nampak ke? Nampak tak? Blur sikit. Kecil sikit Saya nak besarkan tulisan dia ni macam mana. Apa sekejap lagi awak saya tunjuk yang dalam slide. So kalau awak ada sebenarnya mencabar juga sebab masa yang sama awak nak tengok skrin yang sama saya ajar, dan masa yang sama awak nak tengok skrin awak yang ada compiler. So sangat mencabar lah kalau, melainkan kalau awak join Google Meet tengok pada phone dan awak buat program ini pada laptop. Itu adalah setting ataupun situasi yang paling kondusif lah. Yang lebih kondusif lagi kalau awak ada dua monitor lah. Kalau awak ada laptop, awak beli satu monitor lagi untuk buat programming. Satu untuk dengar lecture, satu lagi untuk buat programming. Tapi siapa yang ada phone sahaja, itu yang memang paling mencabar. Jadi saya minta yang macam semalam, saya minta untuk isi dan mohon untuk kembali ke UMP lah untuk guna fasiliti di UMP. Okey, seterusnya button ini button untuk open file yang awak dah ada. Biasanya biasa saja. Kemudian awak nampak satu button di sini. Button macam segi empat sama. Siapa tahu ni button apa? Tulis jawapan anda di chat. Siapa tahu? Sebenarnya button ni diambil daripada lambang apa? Kalau tadi lambang kertas kan? Kalau file, ni lambang folder. File, dia buka file kan? Dia buka file. Lambang save as ni lambang apa sebenarnya? Nampak skrin. Hard disk kan? Lambang disket Okay, so rasanya blur. Sekejap. Blur ni. Okay, saya kena setting. Sekejap, saya setting high definition Okay. So hopefully dia dah jadi high definition sikit. Tadi 360, sekarang 720.
720. Cuma mungkin jadi slow sikit lah internet. Siapa yang internet dia bawah daripada 3 ataupun 4 meg per second, mungkin akan jadi slow sikit. Internet saya pun boleh kata agak cabar. Masih boleh lagi. Kita apa, sambil awak tengok awak punya CHIDE pun tak apa. So kita tengah bercakap tentang shortcut button yang ada di atas, bahagian atas window CHIDE tu. Ada gambar file, ada gambar open file, ada gambar save, ni gambar untuk tutup, print, okey. Yang paling banyak awak akan guna button diskette lah, save. Kemudian di row yang ketiga, okey, ada beberapa button. Ada start, ada continue, ada stop. Kemudian ada satu button tu warna hijau, kalau dia aktif dia akan berwarna hijau, run. Okey, dia run. Okey. So hari ini kita akan buat sedikit latihan task untuk membiasakan diri ataupun mempelajari secara praktikal tentang C programming sendiri. So before kita teruskan, saya nak explain tentang amalan filing. Amalan filing. So untuk computer programming, awak akan ada banyak file coding .c. File .c. So saya mencadangkan supaya awak semua menggunakan kaedah filing yang betul lah. Maksudnya awak ada folder. Awak boleh buat folder tu, awak boleh namakan sebagai katakan sekarang ni lab minggu 1. So awak boleh namakan sebagai lab 1. So dalam folder ni awak akan letak semua file-file yang ada lah .c yang kita akan buat hari ni. Contohnya hari ni kita akan buat task 1 task 1, kemudian akan ada task 2 .c dan seterusnya lah, semuanya .c. So ini amalan yang baik lah. So minggu ni awak akan ada lab 1 punya folder, kemudian minggu depan buat satu lagi folder, lab 2 dan seterusnya. So dengan cara ni awak boleh detect dengan mudah lah kat mana file. Kemudian penamaan ataupun naming of the file itself, pastikan nama tu awak gunakan nama yang standard lah. Maksudnya kalau kita hari ni kita buat task 1, so namakan file tu sebagai task1.c. So hari ni kita akan buat programming. Jadi saya dah tunjukkan sedikit tadi tentang intro CHIDE program. Ni adalah button close all program, ini adalah save file. So button save file ni hanya akan aktif apabila awak melakukan sebarang edit kepada file tersebut. Di dalam ruang, kalau awak melakukan apa-apa typing di sini, baru dia akan aktif. Kemudian bila awak nak save, untuk kali pertama dia akan tanya nama file. So untuk nama file ni pastikan awak tulis nama file, contohnya task1 tambah perkataan .c. Jangan lupa tambah .c. Sini .c. So itu benda yang penting tentang save. Kadang-kadang student tak apa, sekejap lagi kita akan buat sama-sama. So ini save file. So kalau awak perasan di sini,
nama file ni dia ada .c, kemudian ada lambang asterisk. So bila ada lambang asterisk ni maksudnya file studentid.c ni sedang ataupun telah diedit dan belum di save lagi. So awak boleh save dengan klik button save as ataupun guna shortcut Ctrl S lah. Ctrl S. Seterusnya, okey, ini adalah program yang telah kita buat semalam. Okey, jadi hari ni kita punya lab 2 jam. Kalau kita boleh siap awal, then siap awal lah. Bahan untuk lab saya dah upload. Oh, saya tak upload lagi. Tak apa, sekejap lagi saya upload lah. Begitu dengan bahan untuk lecture juga saya akan upload sekejap lagi sekali dengan video. Okey, jom. Jadi kalau kita lihat di sini, okey, tengok pada slide Hello World. Ini adalah benda yang telah kita buat semalam. Okey, program yang mudah. Kita ada hashtag include stdio. Kita namakan ini sebagai header. Ingat lagi, ini nama dia header. Kemudian kita ada int main. Okey, kita namakan ini sebagai main function. So kalau ikutkan topik function adalah topik yang terakhir yang kita akan belajar. Tapi function tu sendiri, okey, telah kita gunakan daripada awal lagi program ni. Yang mana kita kena gunakan main function. Okey, main function ni function yang utamalah yang komputer akan baca dan dia akan terima arahan daripada dalam main function ni, dalam bracket ni, antara dua bracket. So int main bracket curly bracket, okey, bracket saya tak tahu apa bahasa Melayu dia. Okey, printf dalam kurungan apostrofis hello, world \n. So this is the escape character. Okay, similarly apostrofis, close bracket. So sama je, dia sepasang. Bracket ni sepasang dengan apostrofis semua sepasang. Then semicolon. Semicolon ni sangat penting untuk membezakan line-line command. So kalau kita ada beberapa command ataupun beberapa arahan yang kita nak hantar kepada komputer, kita kena pisahkan command tersebut menggunakan semicolon. Semicolon and then return 0, semicolon, finish. So untuk hari ini, okey, kita ada beberapa task. Okey, kalau saya nak awak buka CHIDE, okey, saya nak awak klik create new file, okey, button yang kertas putih tu. Okay. Dan kita akan tulis program yang akan menghasilkan output seperti ini. So program yang pertama kita namakan sebagai task 1.1. Task 1.1 ni akan tulis nama awak, contohnya nama awak Jamil. Dia akan tulis Jamil, student ID awak MB12345, contoh. Jadi sepatutnya tulis nama awak sendirilah. Kalau katakan siapa kat sini, Nazirul Izzuddin, okey, tulis Nazirul Izzuddin, MB200001 contohnya. Okey, itu task yang pertama. So kita akan gunakan printf sahaja. Okey. Jadi macam mana nak keluarkan nama? Okey, awak kena fikir sendiri. Itu awak kena fikir sendiri. Kat mana yang kena ubah? Bahagian mana yang kena ubah? Kemudian kita akan buat satu lagi program. Okey, file yang lain, okey, untuk menghasilkan output seperti ini. Jamil, kemudian student ID di line yang seterusnya, line yang kedua, MB12345. Dan task yang seterusnya, task 1.3, okey, file yang lain, file C yang lain, dihasilkan Jamil, jarak satu line, MB12345. Okey. Jadi boleh tak sekarang untuk kita start dengan task 1.1. Saya akan beri awak sedikit masa untuk cuba. Okey, awak boleh refer kepada program yang ada ni. Okey, ini adalah basic program yang awak boleh refer. So sepatutnya awak akan ada 3 file yang berbeza. File yang pertama task 1.1.c. Okey, kalau saya boleh tuliskan nama file awak. Awak akan ada file yang pertama, awak akan ada task 1.1. Jangan lupa .c.
File yang kedua task 1.2.c dan file yang ketiga task 1.3.c. So ada 3 file. Okay, so minta semua orang untuk cuba. Saya bagi masa dalam, saya tak perlu lama sebab sikit je, awak perlu ubah sikit je. Ni jawapan. Silap. Awak perlu ubah. Okay, awak perlu ubah sikit je, hello world. Awak tukar kepada nama dan juga student ID awak. Okay, saya bagi masa mungkin sekarang 8.30. Saya bagi masa dalam 10 minit. Okay, dalam 10 minit. So, pastikan awak ada semua yang perlu ada untuk sebuah program. Okay, yang wajib ada, ni hukum dia wajib. Kena ada header, dia kena ada int main dan dia kena ada return. Okay, return 0 ataupun return 1. Kita guna return 0 lah, return 0. Dan semicolon ni semua pun kena ada. Semicolon ni kena ada. Dan kalau awak nak lebih kemas, okay, sebelum adanya header ni awak boleh letak komen. Okay, kalau nak letak komen mudah saja, awak hanya perlu saya tunjukkan contoh di sini. Kalau nak buat komen, awak hanya perlu type slash. Okay, front slash 2. Tulis saja komen file plus 1.1. Awak boleh tulis nama awak. Okay, filmi MB 2013 slash. So 2 kali slash lah. Sorry. Kalau nak buat ni lain baru. Macam tu. Atau kalau awak nak buat cara lain, boleh buat star slash. Hello.
Hello, boleh dengar ke suara? Ke connection aku teruk ni? Dengar. Connection mu teruk naik. Tak clear. Line mu teruk naik. Kelas rekod. Line mu teruk benar. Nampak seram lah korang ni. Lah ya uwe. Hello, testing. Dengar suara? Dengar. Okay. So, boleh tak jawab task 1.1 ni? Siapa dah siap? Siapa yang belum siap lagi? Ada Sir, yang belum kenapa? siap? Saya belum. Belum lagi? Okey, cuba. Ada 1, 2, 3, 4 line saja ayat awak kena type. Sir, Ya. dah buat semua tu nak tekan start button Nah, bila awak dah siap satu program, contohnya program pertama awak dah siap. Sekejap saya buat. Contohnya bila awak dah ada satu program yang lengkap, ada header, ada main function, ada return zero, awak boleh klik run ataupun execute dekat awak punya compiler, dan bila awak klik run akan keluar output pin di bahagian bawah. Dia akan keluarkan output lah yang sepatutnya berdasarkan kepada program awak. Dah siap. Output pin tu berada di bahagian bawah. So kalau dia keluar nama awak seperti task yang saya tunjukkan ni, jadi awak punya program betul lah, tak ada masalah. Doktor, nama biasa ke? Nama penuh ke? Nama pendek je? Nama penuh boleh, nama pendek boleh. Doktor, Okay, kalau macam mana nak save? Bila awak dah siap satu-satu program, awak boleh klik button diskette. So bila awak klik button diskette tu, dia akan bawa awak pergi ke save as. Save as file name. So namakan file tu sebagai task 1.1 ataupun task 1.2, bergantung pada mana satu awak buat. Dan tambah .c di hujungnya. .c. Itu paling penting. Kemudian klik save. Klik button save dan siap. Okay, so dah 10 minit. So kita tengok apa jawapan dia yang sepatutnya. Untuk task 1.1, kita nak tulis nama dan student ID itu dalam satu list. Jadi kita akan tulis seperti ini. Printf, header ni wajib ada, jangan tinggal. Mungkin ada yang tersilap dia tulis studio, studio. So bila dia tulis studio dia akan error. So header ni tulis hashtag include ni panggil apa? Bukan bracket. Number mat tu lah, less than and more than tu. stdio.h. Kemudian awak ada main function int main dalam kurungan. Kemudian ada pembuka kurungan curly bracket. Printf. Ni kena ada ni semua. Bracket Jamil, student ID. So awak akan dapat output dia macam ni. Jamil MB 12345. Untuk task 1.2.
Untuk task 1.2 ada beberapa cara awak boleh guna. Satu, awak guna satu saja printf command. Okay, kalau awak guna satu saja printf command, awak akan tulis macam ni. Printf nama awak \n student ID MB12345 kemudian \n. So awak akan dapat output seperti ini, sama di dua baris yang berbeza. Nama di baris pertama, student ID di baris yang kedua. Satu lagi cara awak boleh guna toPrintf. Okay, using toPrintf means that the first printf is for the name Jamil, and then you have the \n semicolon, and then the second printf is for the student ID MB12345 \n semicolon. Okay. So mungkin ada yang pilih satu printf, mungkin ada yang pilih dua printf, tak ada masalah asalkan kita dapat output yang sama. Yang ketiga macam mana? Ada dua jarak ni, ada dua line jarak. So kita nak buat macam mana ni? Cara dia mudah sahaja, kita kita nak kena letak apa dekat sini, kotak ni. Siapa boleh tolong tulis jawapan je dekat chat. Dalam kotak ni kita nak letak apa? Kita gunakan dua printf using toPrintf method. Slash. Slash apa tu? Backslash ke? Berapa banyak slash nak letak? Kita nak dia student ID tu pada baris yang ketiga ataupun baris yang keempat. Ada selang satu baris kosong. Boleh tulis jawapan tak? Boleh tulis jawapan dekat chat tak? Siapa-siapa yang rasa /n. /n tu yang mana macam ni? /n ni. Apa yang macam ni? Dua slash. Maksudnya macam mana tu dua slash? Slash macam tu. Double /n. Kalau slash tu dia akan jadi komen slash dia akan jadi komen. /n. Okey, cuba lagi. Masih tak ada jawapan yang tepat. front/n. Okey, kurang tepat. Ada lagi? Cuba. \n satu saja. Okey, kalau satu saja dia akan jadi macam task 1.2. Kita nak untuk task 1.3, kita nak output dia langkah satu baris, ada satu baris kosong. Masih semua orang tak dapat dah 1.3 1.3 semua orang tak dapat lagi Dapat. Ada siapa yang dapat? Kongsi sikit jawapan. Awak patut letak apa kat sini? Kongsi jawapan dekat chat. Nak letak apa dekat sini? Kalau buat macam ni apa? Tak payah letak. Tak payah letak. Dia akan jadi macam task 1.1. Dia akan jadi sebaris. Okey, Syazwan punya tepat. Syazwan punya tepat dan ada beberapa lagi cara yang kita boleh guna. Kalau awak tengok pada jawapan Syazwan, awak nampak ada \n selepas Syazwan \n. Kemudian ada satu lagi printf untuk \n. Okey, satu lagi cara kita boleh buat adalah kita letakkan \n tu pada satu baris yang sama. So kesannya adalah sama juga. Okey, dia akan langkau satu baris. So sekali kita letak \n, dia akan langkau satu baris. Kali kedua kita letak, dia akan langkau satu lagi baris. Okey, jadi awak boleh buat seperti cara Syazwan ataupun awak boleh buat juga macam ni. So kalau dengan cara Syazwan, cara ni kita panggil sebagai what you see is what you got. It's what you get. Okay, awak buat macam ni awak akan nampak kita langkah satu baris, output dia pun akan sama macam ni. Syazwan baris kedua kosong, baris ketiga student ID. Okay, nampak kegunaan escape character \n. Okay, kita teruskan. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Jadi boleh betulkan masing-masing punya task 1.3. Okay, betulkan dan cuba run, dapat tak output tu? Okay, seterusnya. Kalau tak ada apa-apa, saya teruskan
Okey, kita akan belajar sedikit tentang jenis-jenis data, data type. So dalam C programming, komputer akan menggunakan beberapa jenis data. Okey, beberapa jenis data. Dan jenis-jenis data ini kita perlu define pada setiap kali kita nak menggunakan data tersebut. Okey. Kita perlu define dari segi jenis dia dan kita perlu define nama dia supaya dia adalah unik. Okey. Itu adalah bila kita cakap tentang variable. Jadi yang pertama adalah kita nak belajar tentang jenis data. Jenis data. Task tu sampai bila? Task 1.1 sampai 1.3 sepanjang lab ni lah. Kalau awak tak dapat siapkan sampai 8.40 tadi, awak cuba teruskan dulu sendiri. Tapi kalau boleh dengar juga penjelasan ataupun penerangan saya tentang bahagian yang seterusnya. Okay, sebab kita ada lagi beberapa task yang mana ada yang task yang awak perlu submit dekat kalam. Okay, dekat kalam. Okay, beberapa jenis data. Okay, ada data yang pertama kita ada. Okay, ini adalah contoh program int main, sama header int main, printf hello world. Okay, kalau kita tengok hello world ni tak ada jenis data yang define. Okay, kita define diberikan kepada hello world ni. So dia adalah satu ayat yang tidak mempunyai apa-apa jenis data hello world. Kita juga boleh menggunakan data type. Okay. Contohnya nombor 32. Okay, ini adalah integer. Kita boleh gunakan printf. Okay, kalau tadi kita printf, kita display hello world. Kali ini kita boleh display sesuatu maklumat itu dalam jenis data dia tersendiri. Contoh kalau kita nak display nombor 32 ini, kita boleh display dia sebagai jenis integer. Data type jenis integer. Okay, so integer adalah data type yang pertama. So integer bermaksud sebarang angka tanpa decimal point. Okay, sebarang nombor genap lah. 1, 2, 3, 4, 5, negatif 1, negatif 2. Semua tu adalah integer. Kalau 1.2, tu bukan integer dah. So integer kita akan guna syntax %d. Persen ni nombor 5 tu nombor 5, shift 5, %d. \n ni escape character lah biasa. So %d ni merujuk kepada integer data type. So 32, nilai 32 ini, value 32 ini akan dilayan sebagai integer. Okay, akan dilayan sebagai integer. Kemudian kita boleh juga printf, ini contoh yang kedua, printf %f dan value dia adalah 32.2. So ini adalah jenis data type jenis yang kedua, kita namakan sebagai float. Float terapung float. So float adalah data type untuk nombor yang mempunyai perpuluhan sehingga 15 ke 16 titik perpuluhan. So 32.2, negatif 1.567, itu semua adalah jenis-jenis float. Dan kalau kita gunakan float untuk value seperti ini, okay, komputer akan layan dia sebagai float 32.2. Okay, persoalan dia, apa jadi kalau value ke atas ni 32.2 tapi kita suruh komputer layan dia sebagai integer? Agak-agak komputer akan baca nombor 32.2 tu sebagai apa? Error, okey, mungkin. Ada jawapan lain? Komputer akan terima 32.2 tu, okey, walaupun dia terima value 32.2, tapi disebabkan dia diberitahu oleh kita bahawa okey, sila layan 32.2 ni sebagai integer. So komputer akan nampak 32.2 itu sebagai integer, iaitu 32 sahaja. 32 sahaja. Jadi perpuluhan belakang tu semua hilang. Kalau kita suruh dia ataupun kalau kita define dia sebagai integer, komputer akan nampak dia sebagai integer.
Okay, walaupun value asal ni adalah 32.139, ada banyak pembunuhan kan. Semua tu akan hilang. So untuk float, so kalau kita nak komputer define nombor tu sebagai nombor perpuluhan, kita kena define value tersebut, nilai tersebut sebagai float 32.2. Ataupun ada satu lagi jenis kita panggil float ataupun long, sama ada. Tapi kita banyak guna float lah, %f. Kemudian macam mana dengan karakter huruf? So kita ada satu data type untuk karakter %c. Untuk karakter, contohnya untuk satu-satu karakter A, B, C. Okay, kalau kita guna satu-satu kita namakan sebagai %c untuk char. Char ni untuk karakter lah, char. So sebarang karakter ataupun simbol, simbol tambah, simbol bahagi, simbol tanda soal, semuanya kita namakan sebagai data type char. Kita boleh define sebagai data type char. Kalau dia adalah kombinasi karakter, okay, seperti perkataan hello world, okay, perkataan ni satu ayat, kita boleh gunakan data type jenis string. String ni adalah kombinasi char. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu kita ada comma, kita ada space. Space pun sejenis karakter space WORLD. So kita ada beberapa karakter dalam ni. Semuanya ni kita boleh define sebagai string. So dalam programming memberikan definisi kepada sesuatu value tu adalah sangat penting. Kita define. Sebagaimana dalam kehidupan kita pun kita selalu define benda ikut apa yang kita rasa betul. Contohnya macam mana kita define satu benda tu baik. Macam mana kita define satu benda tu buruk. Macam mana kita define dia adalah manusia. Macam mana kita bezakan antara manusia dengan kucing. So kita dah ada definisi dia. Manusia patutnya rupa dia macam ni, ada kaki, tangan, genetik dia sepatutnya DNA dia cukup 36 rasa saya. Kalau kucing dia mengiau dan sebagainya. Kita ada definisi kita untuk semua benda, betul tak? Sama ada benda tu benda fizikal ataupun benda-benda yang abstrak lah. Definisi kebahagiaan, definisi kejayaan. So semua orang ada definisi yang berbeza-beza lah kalau benda-benda yang abstrak. Okey, kembali ke computer programming. So satu lagi jenis data type yang sedikit jarang awak akan gunakan adalah jenis hexadecimal. Hexadecimal ni bermaksud nombor asas 16. So dia menggunakan %x. So kalau biasa nombor kita akan menggunakan asas 10. Okay, saya rasa sedikit matematik lah kat sini. Kalau biasa kita gunakan asas 10. Okay, asas 10, 1, 2 sampai 9. Okay, nombor seterusnya adalah 10. Betul. Untuk hexadecimal, dia menggunakan 16. Hexa ni untuk 6, decimal ni untuk 10. So dia akan ada 1, 2 sampai 9. Lepas 9 ni dia bukan 10, lepas 9 dia akan jadi A, B, C, D, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey. Sampai F. Dan nombor yang seterusnya, nombor yang ke-16 akan jadi apa boleh beritahu nama saya ada untuk task mana 1.3 ke? Nombor yang seterusnya akan jadi 1A. 1A pula. 10. Lepas F ni baru dia jadi 10. Okay, 10. Okay, so ni adalah hexadecimal. Mungkin kita tak selalu guna lah, tapi saya just terangkan kalau awak jumpa benda ni kemudian hari. Okay, so ini adalah jenis-jenis data type. Integer, float, char, string. Itu 4 yang paling penting. Okay, so ingat balik, integer tak ada titik perpuluhan, float ada titik perpuluhan, char satu karakter, single karakter, string multiple karakter.
Oh, saya tak guna hari solution tadi, saya masuk balik. Betul. Kita lupa. Terima kasih ingatkan. Okey, seterusnya kita ada task 2. So sekarang saya nak awak buka satu file yang baru. Okey, namakan dia sebagai task2.c. 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 So untuk task tu saya nak awak tulis kod untuk display nama, umur, tinggi dalam meter, maksudnya dia 1 perpuluhan berapa. Kemudian saiz pinggang secara anggaran je lah, just SML ataupun terpulang lah, XL ke XS ke ya. So sebagai contoh, program yang awak dah tulis akan menghasilkan output seperti ini. Jamil, nama awak, koma, 21 umur. So umur tak ada perpuluhan Jadi bila tak ada perpuluhan maksudnya data type yang sesuai adalah integer. Kemudian tinggi 1.5 meter. So 1.5 ni ada perpuluhan. So sepatutnya data type yang sesuai adalah float. Kemudian kita ada M, satu karakter. So sepatutnya data yang sesuai adalah char. So saya bagi awak masa sedikit untuk jawab task 2. Saya tunjukkan sedikit hint di kat sini. Awak boleh refer. Nampak tak? So kotak merah ni saya biarkan. So selepas run tekan apa? Lepas run kalau punya program tu okey. Awak bila awak run dan program awak okey, dia akan habis. Dia akan ada exit code, dia akan habis dan dia akan aktif balik button run tu. Blur teruk. Masih blur lagi ke? Saya dah buat 720. Okey, saya upload file PDF dekat Kalam juga untuk awak rujuk. Siapa yang nampak boleh teruskan. Siapa yang mana? Okey, saya dah upload juga dekat Kalam. Awak boleh buka dekat lab notes untuk nota lab pada hari ini. So yang lain yang tak ada masalah boleh teruskan. So saya dah bagi hint, awak akan kita akan guna for printf. The first printf would be for the name. So this name contain multiple character. So the suitable data type for this should be what? String, character, integer, float, which one? Yang persen mana tekan Persen dekat button nombor 5. Shift 5. Oh, shift 5 macam tu lah. Ya, persen C. Contohnya untuk karakter. Kalau untuk integer, persen D. Oh. Okay. Terima kasih Mana nak masuk? Task satu tadi sangkut dekat mana Faris? Sekejap. So untuk task, submission task saya bagi masa sampai hujung minggu lah, sampai hari Ahad. Awak ada masa lah untuk buat bila-bila masa yang awak lapang.
Siapa yang sangkut task 1.1 nak run dia error. Error dia keluar apa dekat bawah tu. Awak kena tengok. Okey. Ini antara kekangan live session secara online lah. Kalau biasa, kalau dekat kalau kita buat sama-sama dekat lab, saya boleh pergi kat PC awak, saya boleh tengok. Boleh awak share screen tak? Siapa? Faris. Share screen awak punya compiler ataupun share screen awak punya, kita tengok sama-sama lah. Okey, dah save. Kalau Daniel, kalau awak dah save, awak cuba run. Kalau okey, dia sepatutnya keluar display output yang betul. Kalau ada kesilapan, dia akan tunjuk error lah dekat bahagian bawah. So bila awak, okey, awak tunjuk. Okey, so kita tengok sama-sama contoh error. Bila kita run, okey, compiler ni dia bagus, dia pandai cari kesalahan kita. Macam mana manusia juga suka mencari kesalahan orang lain. Compiler ni pun bagus, dia tunjukkan kesalahan kita dan dia beritahu apa salah kita dekat bahagian bawah tu. So apa yang dia tulis kat situ, dia tulis error, syntax error before or at line 3. So kalau kita tengok dekat line 3, apa kesilapan dia? Okey. Dia tulis apa tu? Dia tulis kat bawah tu dia ada bagi komen tapi mungkin tak tepat lah. Sebab kesilapan tu boleh jadi macam-macam. Dia bagi tahu tu error missing semicolon before return. Okey, bukan itu masalah dia. Error syntax error before. So syntax error maksudnya awak ada masalah, awak tak menggunakan perkataan yang betul, tak menggunakan syntax yang betul. So dekat hashtag include stdio, okey, sepatutnya bukan /hash. Sepatutnya dia adalah .hash. Okey, .hash. Dan kemudian dekat line 7 pun awak ada error tu sebenarnya. Cuba awak run dulu. Okey, komputer akan beritahu awak punya error. Okey. Dia tulis apa tu? Missing semicolon before return. So awak tengok perkataan return, sebelum tu ada tak awak letak semicolon? Sebelum return ataupun di baris sebelumnya. Tertinggal semicolon. Jadi tambah semicolon dan cuba run lagi sekali. Dan sekarang sudah okey. Sama juga yang lain. Okey, bila awak mempunyai masalah ataupun bila compiler ni beritahu ada error, okey, awak boleh assess error yang awak lakukan dengan melihat kepada komen di bahagian bawah. So itu adalah fungsi compiler lah. Dia memudahkan kita untuk check dekat mana kita punya error, ataupun dalam bahasa coding biasa dia guna perkataan bug. Kadang-kadang kita nak buat program yang panjang-panjang, betul tak boleh run. So kita tengok kat mana masalah dia. Okay, so tak apa, tu kesilapan yang biasa. Okay, hashtag include stdio.hash. So dalam programming, setiap karakter coding yang kita type dekat kod tu, dekat C file yang kita buat, tak boleh salah walaupun satu pun. Tak boleh salah walaupun satu. Sebab komputer dia akan baca satu per satu. Satu per satu yang kita tulis tu akan dibaca dan difahami oleh komputer. Kalau kita tulis benda yang dia tak faham, dia akan tulis error. Kalau dia faham, kalau okey semua, tak ada kesilapan, barulah dia akan run. Okey, dah tahu tak apa nak kena isi kat sini? Printf yang pertama nak isi apa ni? Jamil. Ataupun nama awak lah, letak nama sendiri lah, Nazirul ke, Ali ke, mana Ali? Mia Mira ke? Mia Mira ni siapa ni? Aziz Nakudin, ada yang tak guna nama sebenar kan? Jadi saya tak ingat, sangat. Minta maaf ganggu lagi sekali doktor. Boleh tanya doktor, apa yang kat atas satu tu kan, saya baru run lah. Saya tak perasan kena run kan. Lepas tu dia kata error dekat line 5. Line 5 error. Okay, share screen sikit, kita tengok sama-sama. Yang lain semua dah siap ke? Task 2? Belum. Okay, kenapa error ni? Sebab apa tak ada. Kalau awak tengok sini, INT-main dia kena sepasang bracket biasa sepasang. Curly bracket ni pun kena ada sepasang.
pembuka dan penutup. So awak tertinggal penutup dekat belah hujung sekali lepas return 0. Sini Penutup dia kena selepas, ya. Penutup je kat situ. Okey, yang kat atas tu awak kena padam. Yang ni Yang dekat int main, line 2, int main bracket, curly bracket penutup, awak kena padam. Masa satu yang ni Bukan yang tu, yang sebelah dia, curly, yang curly. Oh, dua-dua Curly. Okey. Pembuka dia kena ada, curly bracket pembuka dia kena ada. Macam ni kena ada. Sekejap Oh, Ni. Yang ni kena ada. So kita akan gunakan bracket ni sangat banyak. Selepas ni dalam topik yang lain pun kita akan guna banyak. Jadi betul. biasalah tertinggal bracket ni benda yang biasa. Betul. Pembuka je, penutup dia tak payah. Penutup tu awak dah ada dekat bawah. Oh, so yang ni, yang lain dah betul lah. Yang lain betul je. So, Mungkin betul, cuba awak run dulu. Saya rasa ada error lagi line 3. Line 3 tu ada error, awak tertinggal apa tu, dia beritahu error missing close bracket before return. So awak cari perkataan return awak, sebelum tu awak tulis tertinggal penutup bracket. Dan sebenarnya dalam penutup bracket biasa. Oh, ya. Ini Dan juga semicolon jangan tinggal. Semicolon macam mana? Semicolon dekat sebelah huruf L. Oh, ini Semicolon macam tu dia. Kalau yang titik bertindih kita panggil dia colon. Ini betul? Bukan. Tu post office. Aduh. Sebelah button L. Sebelah button L. Ini. Shift. Ini. Tu colon. Awak kena tekan shift. Ya, yang tu. Betul kan? Saya pun tak nampak kecil. Betul. Cuba run. Return 0 syntax. Return 0 syntax. Bracket lalah. Awak bracket tu kena pakai curly bracket, bukan bracket yang biasa tu lepas return 0. Satu lagi bracket. Ini Curly bracket ya. So bila awak buat benda tu sepasang, awak akan perasan dia kena sama. dah boleh run tak? Cuba run, boleh? Dah. Dia kata boleh. Awak akan perasan bila awak klik satu-satu bracket, dia akan tunjukkan pasangan dia. So kalau dia tak ada pasangan, awak boleh nampak lah. Contohnya kalau awak pergi dekat satu pembuka kurungan, open yang belah depan, dia akan tunjukkan pasangan dia yang mana satu. Jadi yang saya save Save. Tekan button save. Sebagai apa contoh? +1.c kan? Macam yang doktor cakap je kan? Ya, tambah .c. Kalau boleh letak dalam satu folder lah. Macam ni awak letak dalam folder apa ni, user ch demo kan. Nanti awak kena cari balik kat situ lah. Cadangan saya awak buat folder lain dekat desktop ataupun dekat mana-mana. Itu lebih mudah kan. Letak kat desktop ke, letak dekat tempat yang mudah untuk awak akses lah. Kalau yang tempat yang default, yang asal agak susah lah nak cari. Guna open. Sudah. Awak boleh tutup dulu yang lain-lain tu. Saya boleh tutup yang presenting ni. Saya stop sharing. Stop presenting. So untuk task 2, awak hanya perlu salin balik saja header sama je macam tadi. Awak nak copy paste daripada task 1.1 pun boleh juga. Copy dia punya coding tu lah. Copy dia punya coding, masukkan. Cara mudah je. Contohnya bila awak buat satu file yang baru, satu file tak ada nama. Kemudian awak dah ada satu file lain sebelum ni, awak just Ctrl A, Ctrl C. So Ctrl A dia akan select all, Ctrl C dia akan copy. Pergi ke file yang baru awak buat, Ctrl V.
Dan kemudian awak hanya perlu ubah bahagian di dalamnya sajalah. Awak ubah je lah apa yang perlu. printf and mana ni button ni. Macam tu So jawapan dia apa? Printf yang pertama jamin kita akan gunakan data type jenis string. Sekejap. Okey, jenis string %s. Okey, maklumat yang sangat penting di sini adalah dia punya format dia tu dia punya syntax ataupun dia punya tata bahasa dia. Awak perlu %s, okey, apa yang awak tulis di sini, %s ini bila kita run, %s ni akan diganti dengan perkataan Jamil. Okey, tapi koma, space ini akan kekal. Dia akan dibawa ke dalam output tersebut. Okey. Sama juga lepas tu kita ada %d. %d ni akan diganti dengan nombor 18. Kemudian lepas tu dia akan ada koma, akan ada space. Kemudian point2. Okey, kat sini ada tambahan sedikit. Kita ada, kalau tadi kita belajar %f sahaja. Tapi dekat sini kita ada point2. So point2 ni bermaksud dia akan limitkan kita punya decimal places kepada 2 titik perpuluhan sahaja. Jadi kita ada nilai 1.58. So dia akan limitkan sampai 1.58 sahajalah. Kalau kita tak tulis point 2, kita tulis %f sahaja. Okey, bila kita run dia akan keluar 1.5800000000 sampai 15. Ataupun sampai berapa sampai 67 float. Okey, dan kemudian ada space. Space ni akan dibawa ke dalam output. Meter akan dibawa dalam output. Koma, lepas tu space. Kemudian ada %c huruf M. Okey, jadi output yang awak akan dapat adalah seperti di bawah. Okey, seperti bawah ni. Jamil. Okey, mana datang Jamil ni? Jamil ni datang daripada %s ni tadi. %s ni tadi %s ni diganti dengan Jamil. Kemudian ada koma dan space. Betul tak? Ada koma, ada space. Kemudian kita ada %d yang mana dia diganti dengan value 18. Saya nak tambah, okey, buka new file, klik gambar kertas kat sini gambar kertas A4 ni. Ataupun awak boleh pergi pada file dan new file. New file yang atas sekali, file new file. Singgi saksi, create new file. Okey, kita sambung lagi, %d diganti dengan value 18. Okey, kita ada value 18 di bawah ni. Kemudian ada koma dan space. Mana datang koma dan space ni? Datang daripada sini. Koma, space. Okey, lepas tu kita ada %.2f. Yang ini akan diganti oleh 1.58. Kita tengok dia diganti dengan 1.58. Kemudian ada space, ada meter. Mana datang? Datang daripada sini space dan meter. Jadi awak boleh ubah, awak boleh cuba ubah jadikan point 3, point 4 dan awak akan dapat result yang berbeza. Kalau awak letak point 3 dia akan jadi 1.580. Kalau awak tak letak point, awak letak %f sahaja dia akan jadi 1.580000 panjanglah. Dan seterusnya kita ada %c m. Jadi %c ni akan diganti oleh huruf m ataupun value m. Okey, so ini untuk task 2. So saya harap semua orang dapat tukar ni kepada nama masing-masing, umur masing-masing, berapa tahun semua, 18 kot saya rasa semua 18. Tinggi dalam meter, satu berapa, dan inilah huruf untuk mewakili saiz pinggang lah paling senang satu huruf. Oh sorry, kalau siapa yang pakai XL tak boleh lah, awak kena pilih satu huruf saja untuk ni, S, M ataupun L sahaja.
Sebab kalau awak letak XL dia akan jadi 2 karakter, dia tak boleh guna %C. Awak kena guna %S. Satu lagi yang mungkin awak mungkin ada yang perasan, mungkin ada yang tak perasan. Untuk %S kita guna double apostrofis ataupun nama yang lebih tepat dia double quote. Saya lupa nama dia, nama kita panggil dia double quote lah double quote depan dan belakang. Tapi untuk karakter kita guna single quote, okay, depan dan belakang. Ini perbezaan yang selalu juga dilakukan menyebabkan kesilapan lah. Okay, dan bila awak perasan kita ada printf, di hujungnya sentiasa ada semicolon, 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 semicolon. Dan main function dia ada open bracket dan close curly bracket. Curly bracket Okey. Boleh kita teruskan? Ada yang ada menghadapi masalah, have problem to solve task 2? So bila awak run, awak akan dapat output seperti di bawah ni lah sepatutnya. Okay, so make sure you all save your task 2 as a .c file. So this file task2.c file must be submitted in Kalam. Okay, together with our next task. Ada satu lagi task yang lebih mencabar. Nampak susah ke senang ni? Saya rasa masih senang lagi, boleh. So kita main-main dengan jenis data type sahaja. Kita tengok data type SDF. S untuk string, D untuk integer, F untuk float dan C untuk character. Okay, so saya akan teruskan. Ada beberapa minit lagi. Next we have escape character. So here is an example of a program, okay, where we have the mungkin display lain sikit lah, hitam putih. Kadang-kadang saya pakai yang CHIDE, kadang-kadang saya pakai yang lain. So ini saya pakai compiler lain tapi warna dia hitam putih. Saya cuba login. So kita ada hashtag include stdio.h as the header, and then we have the main function int main bracket, and then kita ada curly bracket. Dalam ni kita ada printf \n\t. Okay, tadi kita dah belajar \n tu apa. \n tu dia akan pergi kepada line yang baru. \t ni apa pula? Okay, \t ni semalam dalam lecture saya ada tunjuk. Okay, saya tunjuk semula. \t adalah untuk fungsi tab. Okay, \t horizontal tab, move the active position to the next horizontal tabulation position on the current line. So dia akan berganjak ke kanan lah, macam kita tekan button tab dalam Microsoft Word. So kita ada \n, \t, dua kali \t, maksudnya dia akan berganjak dua kali. Kemudian kita ada word ump, \n, so dia akan enter dua line. Okay, dua line skip. Kemudian kita ada satu lagi printf \n hello world, \n lagi welcome to DMM1313 computer programming \n. Kemudian kita ada satu lagi printf \n \t
backslash T ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 escape character. Coding is fun. Backslash N, backslash N, backslash N. So dia ada enter, enter, enter. Lepas tu return 0. Dan ini akan menghasilkan output seperti ini. Output seperti ini Okay. Saya cuba sembunyikan dulu. Okay. So bila kita buat backslash N, backslash yang pertama backslash N, kemudian kita letak 2 kali backslash T, dia akan tab, dia akan gerakkan word tu pada line ni. Pada line ni. Kemudian kita tekan lagi sekali, dia akan gerakkan di line yang seterusnya. Jadi wording UMP tu akan keluar di tengah-tengah. Okay, di tengah-tengah. 2 kali backslash T, backslash T. Okay, kemudian kita ada backslash N beberapa kali, dia akan skip beberapa line. Hello world. Okay, hello world tadi hello world. Kemudian kita ada backslash N lagi sekali. Welcome to DMM 1313 Computer Programming. And then sekali lagi coding is fun, dia letak dekat tengah-tengah sebab kita letak backslash T 2 kali dekat sini. So kita boleh main dengan benda ni untuk menghasilkan grafik ataupun kita menghasilkan susunan word yang berbeza-beza. Okay, yang berbeza-beza. Okay, jadi apa task kita yang seterusnya? Task 3. Task 3 adalah untuk write a code to display your name initial. So katakan nama saya adalah Muhammad Hilmi Jalil, my initial would be MHJ. So siapa yang nama dia panjang-panjang macam sampai 4-5 patah perkataan, awak ambil je lah 3 perkataan daripada nama awak. Sebagai contoh, siapa yang paling panjang? Siapa paling panjang baik mengaku? Panjang maksudnya ada banyak perkataan. Paling panjang pun ada 4 yang 4 ni ambil 3 pun cukup lah. Okay, ni mungkin panjang sikit. Nur Damia Amirah binti Abdul Aziz. So kalau kita ambil initial, dia akan jadi NDA. Panjang lah. So awak ambil saja NDA. Nur Damia Amirah saja, NDA. So macam mana nak tulis NDA tu dalam programming? Kita nak dia keluar jadi macam ni. M. Okay, kita gunakan simbol asterisk simbol asterisk. Awak boleh guna simbol lain, tak ada masalah. Simbol US dollar boleh, hashtag boleh. Okay, saya gunakan simbol asterisk M. Kemudian kita tab, dia akan berganjak ke sebelah. H. Kita tab, dia berganjak ke sebelah. J. Okay, so yang ini akan memerlukan sedikit kreativiti lah. Macam mana awak susun karakter tu sampai jadi initial awak. Saya galakkan untuk guna 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baris lah, 8 baris supaya dapat hasilkan huruf yang clear. Tapi kalau awak nak guna 6 pun okey je. Contoh kalau katakan awak nak guna huruf nak tulis huruf N. Kalau nak tulis huruf N 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 pun cukup kot. 1, 2, 3, 4, 1. Okay, nampaklah macam huruf N. Okay, so ni adalah baris yang pertama. Baris yang kedua, kolom yang kedua untuk karakter kedua. Ketiga, keempat, kelima. So dia adalah 5 kali 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 5 1, 2, 3, 4, 5. So 5 kali 5. Muhammad Akil, bolehlah MA sahaja ataupun MAM. 3 huruf lah, 3 huruf.
Minimum 3 huruf Siapa yang nak buat lebih daripada tu, nak buat kalau nama dia panjang sampai 5 huruf initial boleh cuba. Tapi saya minta 3 sajalah dulu. Okey, 3 saja. So task 3 awak save sebagai task3.c. Macam biasa jangan lupa .c, task3.c. Okey. Okey, dan task 2 dan task 3 tadi awak kena submit di kalam. Macam mana nak submit di kalam? Saya tunjuk sedikit sekejap So kalau awak pergi ke kalam, okey, awak akan nampak section saya. Okey. DMM 1313 awak akan nampak section saya di bawah sekali. Okey, alamak. Sekejap. Okey. Awak boleh klik dan awak akan jumpa submission paling bawah sini, submission lab 1. Submission lab 1. So awak boleh klik submission lab 1 ni. Okey. Awak boleh dekat sini sepatutnya untuk student akan ada submit file ataupun upload file. Jadi saya punya layanlah saya view all submission. So awak boleh submit file, pastikan file yang awak submit adalah file.c. File.c. Dan awak kena upload 2 file lah. Okey, satu untuk task 2, satu lagi untuk task 3. So task 2 dan task 3.c file. Mudah je Okay, so saya bagi masa untuk cuba task 2 dan task 3. Siapa yang tak dapat lagi task 2 boleh sambung dengan task 2. Okay, task 3 pun mudah je. Okay, awak hanya perlu main dengan huruf. Okay, kita boleh buat sama-sama juga. Okay. Saya pun cuba buat juga. Saya nak try jawab. Saya try dan dia kita komen task 3 initial name sure MHC. Okey, kenapa bila task 2 kita run dia rapat dengan nama? Okey, ke mana perginya space? Okay, ataupun soalan yang lebih baik, macam mana nak masukkan space antara umur dan nama? Kalau kita tengok dekat contoh yang saya bagi, nama dan umur ni ada jarak ada space. So daripada mana datang space ni? Daripada printf yang pertama. Kita ada %s, kita ada koma, kita ada space. Kalau nampak sini ada space baru kita letak double quote. Jadi koma dan space ni akan dibawa ke output ke sini juga. Okey, dia akan dibawa ke output. So apa yang awak akan dapat dekat sini adalah benda kuning akan dibawa ke sini juga, kuning. Okay, kemudian kat sini kita ada koma dan space juga. Dia akan dibawa ke sini juga. Nampak saya warnakan? Warna apa? Merah pula. Okay, kemudian ini ada %2f space meter, koma space. So ini juga akan dibawa ke bawah. Dibawa ke bawah. Okay. Jadi yang ditukarnya sekarang ni hanyalah %s, %d, %.2f dan %c. Ini yang ditukar dengan Jamil 18, 1.58 dan huruf M. Ini dia punya kaitan dia lah. Boleh. So awak tambah saja space ke atas. Awak akan dapat space di bawah. So apa yang awak type dekat sini semua akan keluar dekat output. So kalau awak tulis tak ada space, so dekat bawah ni pun tak ada space lah. Okey. Okay, saya
Okay, yang lain boleh teruskan dengan task 3. Okay, saya pun buat sama-sama task 3. Okay, cara yang paling mudah untuk task 3 ni, so kalau awak tak boleh run awak punya program, maksudnya awak tak save lagi So untuk memastikan button run tu aktif, awak kena save dulu. So pastikan dia jadi task 3.c tak ada star dekat atas ni. So yang lain-lain ni kita boleh tutup lah. Tutup. Practice one ni pun kita boleh tutup kalau dia mengganggu fokus awak. So kita tinggalkan satu tab saja, task 3.c. Kita cuba run. Okay, dia keluar star. So sekarang kita nak dia keluar star, kita nak dia keluar MHJ. So apa yang saya buat first kali, kalau saya akan copy paste dulu berapa banyak line yang saya perlukan. Kalau tadi saya rasa saya perlukan mungkin 6 line cukup kot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 line cukup kot. Okay, saya nak tulis huruf M. Jadi saya nak pakai simbol hashtag lah. Simbol hashtag macam boleh kemas. Okay, so kita dah cuba, kita save dulu, kita try run. Okay, dia semua jadi satu line. Dia jadi satu line sahaja. Kenapa? Sebab kita tak ada backslash n. Jadi tambah backslash n. Saya punya backslash dia jadi simbol duit yen sebab saya setting bahasa Jepun tadi. So sekarang dia jadi satu line. Okay. So kita boleh teruskan dengan dasa tapi dia still rapat. Still rapat juga. Cuba share sikit screen. Kita tengok kat mana kita nak tambah space. Blur. Yang ni saya tak boleh nak zoomkan lah. Sekejap. Okay, saya boleh buat. Saya nak kena zoomkan display capture. Okay, tak cukup besar tak? Okay, kemudian saya teruskan, saya nak buat huruf M, jadi sepatutnya dekat sini ada star satu, space, ni space, kemudian space, space. Okay. Okay, susunan dia nampak tak berapa kemas. Kita boleh kemaskan sikit.
Dia mungkin akan lari sikit lah, tak selurus yang sepatutnya. Sebab saiz karakter tu sendiri tak sama. Tapi tak apa, kita nampaklah huruf M. Okay. Kemudian kita nak pergi tab yang sama. Jadi apa yang kita buat adalah /T. Kita letak /T pada setiap line. Okay, saya nak tulis huruf H. Jadi sepatutnya adalah hashtag. Okay, kita cuba dulu. Apa jadi? Okay, so MI. Okay, sikit lagi nak jadikan H. Kita punya H dekat sini. Lebih. Tak berapa comel sangat. Saya nak tambah satu lagi. Okay, MH. Siap. Okay, kita boleh tambah lagi. Saya ni tadi boleh dapat jarak sebab saya letak /T kat sini, /T. Dan boleh teruskan lah sampai huruf J. Teruskan je lah sampai huruf J, okey. Tengok dulu huruf C jadi ke tak. Okey, tak berapa jadi. Kita okey tu. Apa lagi kemas. Crash. Saya punya compiler crash. Okey, so siapa yang tengok tadi saya buat mungkin dapat idea lah macam nak buat untuk initial masing-masing. Okey, so sudah 9.40. Siapa tak ada idea untuk huruf nama masing-masing? Ada yang masalah ke? Okey. So kalau katakan awak nak tulis huruf apa contoh saya rasa tadi huruf J paling cantik kalau kita buang ni satu ni. Jadi sikit-sikit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Lebih nampak macam J lah.
Okay, ada. So saya buka submission kalam ni sampai kalau awak pergi kat submission lab 1, awak akan nampak due date sampai Sunday 25 Oktober 12 AM. Maksudnya 12 malam. Saya pun tak pasti 12 malam ni baru masuk hari Ahad ke nak masuk hari Isnin. Jadi untuk memastikan tak ada salah faham, saya rasa better saya letak pukul 11.59 malam hari Ahad. Okay, so memang confirm lah sampai tengah malam hari Ahad. Nak masuk hari Isnin 25 Oktober Doktor ada orang tanya dekat tu. Chat. Sekejap. Soalan Tastri sebelum nak buat nama, lepas tulis printf tu nak tulis apa? Lepas tulis printf tu nak tulis apa? Letak simbol yang nak digunakan lah. Macam contohnya awak nak pakai simbol asterisk, awak tulis simbol asterisk lah macam saya tunjuk tadi. Saya punya file dah tertutup. So tak perlu tulis apa-apa, terus tulis simbol yang awak nak buat. So kalau katakan awak nak buat contohnya macam huruf N ni awak nak buat 5 line, so awak akan ada 5 printf. 5 printf. 3 huruf minimum. Tapi kalau nama awak 2 huruf je, tak apalah, tak boleh buat apalah. Tapi saya rasa semua orang dalam section ni semua nama cukup 3. Ada yang nama 2 saja ke? Sekejap saya tengok dulu. Oh ada, okey. Sami Uta mungkin 2 je lah, tak apalah. Sami Uta Rajendran, SR. Yang lain tak ada. Madavan pun 2 je, MJ. Yang lain semua 3 ataupun 4. So terpulanglah siapa yang ada 4 initial tu, awak boleh buat 3 ataupun boleh buat 4 lah. Doktor, kalau lepas dah save file, terusnya cari file tu kat mana? Macam mana? Lepas dah save file, file tu balik kat mana? Awak kena tengok kat mana awak save dah. Sebab tu tadi saya cadangkan bila awak save tu, awak save dekat desktop. So awak boleh, kalau awak nak trace balik kat mana awak save, awak boleh klik button save tadi. Okay, klik button save tadi. Dia akan tunjukkan directory dia kat mana. Macam contohnya saya, dia tunjuk dekat lab 1 labs computer programming. So ini dalam saya punya Google Drive. So kalau tadi awak punya mungkin dia akan letak dekat C. So awak kena tengok balik dekat mana dia save. Folder mana yang dia save. Sebab tu tadi cadangan saya, kalau siapa yang tak buat folder lagi, bila awak save, okay, awak pergi dekat desktop. Okay, kemudian awak new folder, create new folder dan namakan sebagai folder DMM1313 lah, lab. Okey, masih doktor. Dalam ni awak letaklah semua ikut minggu lah, lab 1. Okay, minggu depan awak buat folder lain pula, lab 2 dan seterusnya. So dalam lab 1 ni sepatutnya ada semua task yang kita dah buat lah hari ni. Task 1.1, 1.2, 1.3, task 2 dengan task 3. Ada semua sekali ada 5 task. Yang slash tu tekan apa? Front slash tu button di atas enter. Kalau awak ada keyboard sekarang ni, kalau guna laptop ataupun keyboard, sepatutnya dia di atas enter. Kekunci tu di atas enter.
Okay, so sekarang dah 9.47, ada 3 minit lagi. Jadi saya akan stop lab session kita, dan awak boleh teruskan coding dan boleh tanya soalan juga dekat WhatsApp. Dan saya akan stop recording ni lah. So kalau perlukan apa-apa, boleh message WhatsApp ataupun kalau nak rujuk balik nota lab boleh buka di Kalam. Saya dah upload di Kalam. Cuma video lecture semalam tu saya lambat sikit lah, saya nak kena potong sikit. Ada bahagian hujung tu ada dah off record punya sembang Ada off record punya sembang masuk. Siapa tu? Ya, saya. Okay. So kalau tak ada apa-apa soalan lagi, saya stop sampai sini dulu. Okay, jadi jumpa lagi hari Khamis minggu depan. Mungkin hari Khamis minggu depan insyaAllah dah ada keputusan daripada fakulti sama ada awak boleh balik ke UMP atau tak. Dan kalau boleh balik mungkin awak akan dibenarkan ataupun awak boleh duduk dekat polis kediaman lah dengan bayaran sewa yang tertentu lah yang akan dikenakan di JEPA. Saya doktor minta maaf ganggu lagi sekali. Tanya yang tas 1 tu hantar bila? Hantar hari Ahad juga Tas 1 tak perlu hantar, yang perlu hantar tas 2 dan tas 3 sahaja. Oh, tas 2 dan tas 3 sahaja. Ya, dekat Kalam tu saya ada tunjuk. Awak pergi dekat mana ni, dekat submission lab 1. Saya tulis dekat situ submit task 2 and task 3 sahaja. Submit task 2 and task 3 sahaja. So setiap minggu pun macam tu jugalah. Ada task yang saya suruh buat sahaja, ada task yang awak kena buat dan awak kena hantar. So, ada 2 jenis. So bila hantar tu pastikan semuanya adalah .c file .c. Okay. Dan pastikan nama file tu nama yang betul lah, task 1 nama dia task1.c. Untuk task 2 nama dia task2.c. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi dah 9.50. Ada kelas lain ke lepas ni? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Hari Jumaat satu kelas je? Ya. Oh, okey. So kalau biasa hari Jumaat kelas pagi ni, biasa petang tu student dah balik kampung lah. Tapi you all dah memang ada dekat rumah. So tak apa, tak perlu terburu-buru lah. Ada masa banyak nak siapkan task-task yang dah diberikan. Okay, so that's it. Siapa yang ada soalan boleh tanya dekat WhatsApp. So saya nak offkan record dulu supaya saya tak perlu edit kemudian.